Terima kasih Datuk Ketua kerana memberikan ruang kepada saya untuk memulakan pembahasan bagi pihak DAP. Tuan Ketua, dalam pembentangan bajet 2015 pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan megah mengatakan bahawa Malaysia ini terbina atas usaha Barisan Nasional dan walaupun mengalami pelbagai krisis dan dugaan mutakhir ini, Malaysia melangkah gagah dengan banyak catatan pencapaian di peringkat global. Antaranya memperbaiki kedudukan dalam laporan World Competitiveness Index 2014 menduduki tangga ke-12 daripada tangga ke-15 pada tahun sebelumnya. Kedudukan tersebut menunjukkan kita lebih kompetitif berbanding United Kingdom, Australia dan Finland. Yang kedua, menduduki tangga ketiga terbaik daripada 22 buah negara bagi penilaian Best Emerging Markets yang dikeluarkan oleh Bloomberg. Ketiga, menduduki tangga ke-6 daripada 189 buah negara dalam laporan Ease of Doing Business oleh Bank Dunia, di mana kita menduduki tangga pertama dalam aspek mendapatkan kemudahan pembiayaan. Apa yang menarik ialah, nampaknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanya berani menyatakan laporan-laporan atau indeks-indeks antarabangsa yang menunjukkan betapa Malaysia adalah sebuah negara yang business friendly, tetapi langsung mengenepikan dan mendiamkan diri dalam laporan-laporan dan indeks-indeks yang menunjukkan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa dalam isu-isu integriti, kebebasan media, ketelusan, perang terhadap rasuah dan accountability. Tuan Ketua, masalah kita pada hari ini bukannya Malaysia ini tidak business friendly, tetapi masalahnya ialah Malaysia dilihat sebagai corruption friendly. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan 3 indeks untuk menunjukkan betapa hebatnya Malaysia di bawah pentadbiran Barisan Nasional, maka saya juga ingin menggunakan 3 contoh indeks antarabangsa untuk membuktikan betapa teruknya pemerintahan Barisan Nasional. Antaranya, yang pertama, dalam indeks persepsi rasuah atau Corruption Perception Index yang dijalankan Transparency International, Malaysia menduduki tangga ke-53 daripada 177 buah negara. Kedudukan ini lebih teruk dari zaman Tun Dr. Mahathir, di mana pada tahun terakhir pentadbiran Tun Mahathir, iaitu tahun 2003, Malaysia berada di kedudukan ke-37. Bukan itu sahaja, malah persepsi rasuah di Malaysia pada hari ini lebih teruk daripada negara-negara seperti Rwanda, Estonia dan Botswana yang mempunyai ranking yang lebih baik daripada Malaysia. Dalam laporan Global Financial Integrity, Malaysia menduduki tempat keempat dari segi jumlah kumulatif pengaliran keluar dana secara haram atau illicit financial outflows yang berjumlah $370.38 bilion di antara tahun 2002 hingga tahun 2011. Ini bermakna aliran keluar wang haram dari Malaysia lebih hebat daripada negara-negara seperti Filipina, Nigeria dan Venezuela. Dalam laporan World Press Freedom Index 2014 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders, Malaysia mendapat tempat ke-147 daripada 180 negara yang diselidik dari segi tahap kebebasan media mereka. Ini bermakna tahap kebebasan media di Malaysia lebih teruk daripada negara-negara seperti Myanmar, Ethiopia, Burundi, Cameroon dan Mozambik. Tuan Yang Dipertua, masalah terbesar dalam bajet Kerajaan Persekutuan bukannya kita kekurangan hasil, tetapi pertambahan hasil yang sebesar mana pun tidak akan dapat menampung perbelanjaan yang tidak terkawal sekiranya tidak ada usaha untuk menutup lubang kebocoran kewangan negara akibat daripada ketirisan, pembaziran dan rasuah yang berleluasa dalam perbelanjaan sektor awam. Hakikatnya jumlah hasil yang dipungut oleh Kerajaan Persekutuan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun walaupun sebelum GST dilaksanakan. Pada tahun 2000, semasa era pentadbiran Tun Dr. Mahathir, jumlah hasil negara hanya 61.8 bilion ringgit Malaysia. Pada tahun 2008, semasa era Tun Abdul Badawi, hasil negara meningkat ke tahap 159.8 bilion ringgit Malaysia. Pada tahun 2013, dalam era Yang Amat Berhormat Pekan, jumlah hasil negara mencecah 213.3 bilion ringgit Malaysia. Tahun 2015, anggaran hasil negara mencecah 235.2 bilion ringgit. Kalau dilihat dalam tempoh 15 tahun ini, hasil negara telah meningkat lebih 3 kali ganda walaupun tanpa pelaksanaan GST. Tetapi dalam tempoh tersebut juga, kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan tidak pernah berimbang dan sentiasa mengalami defisit. Perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal ini yang disebabkan oleh ketirisan, pembaziran dan rasuah menyebabkan hutang negara memuncak sehingga 54.7% daripada KDNK atau 540 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2013 tanpa mengambil kira hutang yang dipinjam secara tidak langsung oleh kerajaan atau contingent liability dan pinjaman-pinjaman yang dijamin oleh kerajaan
seperti hutang, IMDB dan sebagainya. Saya yakin topik IMDB ini akan diupas oleh rakan saya daripada Petaling Jaya Utara dalam pembahasannya. Disebabkan pengurusan kewangan yang tidak berhemah selama ini dan perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal, setiap tahun kerajaan terpaksa meminjam untuk menampung defisit bajet negara. Perbelanjaan untuk menampung hutang negara pula, terutamanya kos membayar faedah pinjaman dan lain-lain semakin meningkat. Daripada 10.92 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2004, perbelanjaan kerajaan kerana hutang negara telah mencecah 24.4 bilion ringgit pada tahun 2015. Bayangkan, kalau 24 bilion ringgit ini disalurkan untuk tujuan pembangunan, sudah tentu ramai rakyat di bawah yang menerima tempiasnya. Tuan Yang di-Pertua, sekiranya tidak ada usaha bersungguh-sungguh dan serius untuk menghapuskan ketirisan dan pembaziran daripada perbelanjaan kerajaan, terutamanya untuk pembelian perkhidmatan dan pembekalan, seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara saban tahun, pengenalan GST dan pertambahan hasil daripada GST tidak akan sesekali menyelesaikan masalah defisit yang dihadapi oleh kerajaan persekutuan. Pokoknya kerajaan perlu mengamalkan dasar ketulusan, kepertanggungjawaban dan accountability dalam pengurusan kewangan negara dalam semua bentuk perbelanjaan yang melibatkan wang awam. Namun janji-janji manis yang ini yang termaktub dalam GTP, ETP tidak diterjemahkan dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Apakah kerajaan mengamalkan ketulusan dengan menggunakan pendekatan tender terbuka dalam semua pelaksanaan projek-projek mega kerajaan? Dalam pembentangan Jumaat lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan 7 projek pembinaan mega yang merangkumi 4 lebuh baru, projek MRT jajaran kedua, projek LRT fasa ketiga dan menaikkan taraf landasan kereta api Pantai Timur. Nilai 7 projek ini sahaja mencecah 48.25 bilion ringgit Malaysia. Saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah projek-projek ini dianugerahkan melalui proses tender terbuka ataupun proses rundingan terus? Sudah tentu istilah direct nego memang sinonim dengan Barisan Nasional. Mengapakah projek-projek yang memakan belanja yang begitu besar ini tidak ditender supaya memaksimalkan nilai setiap ringgit yang dibelanjakan dan mengurangkan kos projek tersebut? Saya meminta pihak kerajaan menjawab satu persatu syarikat mana yang mendapat setiap projek yang diumumkan tersebut, butiran kosnya dan justifikasi mengapa syarikat tersebut dipilih. Tuan Ketua, bukan sahaja tidak ada keterusan dalam penganugerahan dalam projek-projek mega, malah banyak perbelanjaan dalam Jabatan Perdana Menteri yang bersikap mengikut budi bicara Perdana Menteri ataupun discretionary spending yang tidak ada unsur check and balance dan mudah disalahgunakan. Ya, Tanjung Karang, Bang. Minit je. Sila. Saya nak tanya, nak dapat penjelasan. Saya dengar kerajaan DAP di Pulau Pinang nak buat terowong dalam laut ni. Adakah projek itu jadi? Dan kalau projek itu jadi, adakah dia akan dibuat tender terbuka? Jawapannya sudah pun dibuat tender terbuka. Request for proposal, tender. Ceklah fakta dulu sebelum cakap. Saya tak mau lain lah. Apa? Saya mengambil beberapa contoh perbelanjaan dalam Jabatan Perdana Menteri yang tidak telus, yang perlu dipersoalkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang pertamanya, projek khas yang diperuntukkan 1.61 bilion ringgit Malaysia. Program pembangunan yang diperuntukkan 1.1 bilion ringgit Malaysia. Yang ketiga, penyusunan semula masyarakat yang diperuntukkan 750 juta ringgit Malaysia. Ya, Tanjung yang Karang, keempat, bangun lagi. projek mesra rakyat yang diperuntukkan 670 juta ringgit Malaysia. Yang kelima, projek-projek kecil yang diperuntukkan 300 juta ringgit Malaysia. Boleh lagi sikit. Saya nak penjelasan je, tak ada apa. Cepat-cepat. Yang Berhormat mengatakan dalam Dewan ini bahawa projek tersebut dibuat tender terbuka. Itu saya nak dapat pengesahan. Adakah melalui proposal oleh beberapa syarikat dan macam mana tender terbuka telah dibuat? Saya nak tanya itu saja. Jadi soalan macam itu yang Bambang Tanjung Karang, patutlah panggil rakan-rakan UMNO dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah. Tak ada masalah. Kerajaan Pulau Pinang di bawah Yang Amat Berhormat Bagan mengamalkan CAT. Apa-apa soalan ditanya, kita jawab. Tak macam dalam parlimen. Nah, saya tanya. Cukuplah saya sebagai DAP nak tanya saja. Kalau ya tanya, kita jawab lah. Sudah tender. Sudah tender. Tender terbuka. Okey, sudah tender terbuka. Tender terbuka. Berapa syarikat masuk? Berapa syarikat masuk? Zenith Consortium yang dapat tu. Tender terbuka. Okey. Cukup. Saya ada banyak lagi poin. Take note kata tender terbuka. Okey, take note. Itu saja. Tanjung Karang take note. Sudah tender terbuka. Okey, terima kasih.
Besok kalau tanya rakan-rakan dalam Pulau Pinang, boleh tanya. Apa-apa soalan tanya, tak ada apa. Tak ada masalah. 5 contoh ini sahaja memberikan satu blank check kepada Perdana Menteri yang bernilai 4.43 bilion ringgit Malaysia. Apakah projek khas yang dimaksudkan? Apakah program pembangunan yang disasarkan? Bagaimanakah penyusunan semula masyarakat dijalankan? Apakah projek yang memesrakan rakyat? Dan apakah projek-projek kecil yang akan dilaksanakan? Saya nak tahu di Seremban, ada 6 kawasan Dewan Undangan Negeri, di Dun Ampangan, Sikamat, Temiang, Nilai, Lobak. Apakah projek-projek kecil yang akan dibawa di kawasan-kawasan Parlimen Seremban? Tetapi tak ada langsung dalam butiran yang dibentangkan. Semua persoalan-persoalan ini dan butir-butir perancangan projek ini tidak dapat dipantau oleh ahli-ahli Parlimen kerana kekurangan political view Barisan Nasional untuk mengamalkan keterusan. Bukankah pendekatan yang tidak terus seumpama ini yang akan mewujudkan ruang ketirisan, kebocoran dan rasuah? Mengapakah semua kuasa perbelanjaan atau spending power ini terletak dalam tangan Perdana Menteri? Saya menggesa supaya tujuan-tujuan perbelanjaan ini perlu dinyatakan secara terus dan perlu ada mekanisme untuk memantau semua perbelanjaan kerajaan yang efektif. Di Amerika Syarikat pun, Presiden Obama mewujudkan sebuah suruhanjaya yang bernama National Commission of Fiscal Responsibility and Reform dengan izin, yang terdiri daripada ahli-ahli Kongres secara bipartisan untuk merangka strategi fiskal dan dasar baru untuk mengurangkan defisit bajet kerajaan Amerika Syarikat dan hutang negaranya. Justru itu, saya mengulangi pendirian kami bahawa sepatutnya Parlimen memerubuhkan jawatan kuasa terpilih secara tetap, Select Committee, untuk setiap kementerian supaya ahli-ahli Parlimen dapat memainkan peranan check and balance yang lebih efektif untuk menghapuskan ketirisan dan rasuah dalam setiap kementerian. Langkah ini sudah pasti mendapat sokongan padu daripada Pakatan Rakyat sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai political view untuk melaksanakannya. Namun apa yang berlaku sekarang dalam Parlimen adalah sebaliknya. Bukan sahaja Parlimen Malaysia tidak ada mekanisme Select Committee untuk memantau setiap kementerian, malah soalan-soalan ahli Parlimen tidak dijawab secara telus. Pada minggu lepas, saya telah mengemukakan beberapa soalan lisan kepada Jabatan Perdana Menteri mengenai butiran penerbangan dan kos yang terlibat dalam beberapa penerbangan yang melibatkan Perdana Menteri dan isterinya yang menggunakan pesawat khas milik kerajaan. Soalan-soalan ini ditanya kerana penerbangan-penerbangan ini melibatkan lawatan bukan rasmi seperti percutian Perdana Menteri di Eropah pada awal bulan Ogos dan penerbangan isteri Perdana Menteri ke Padang, Indonesia untuk menerima anugerah darjah kebesaran. Persoalan yang timbul ialah kewajaran dan kerayakan Perdana Menteri dan isterinya menggunakan pesawat kerajaan untuk lawatan peribadi. Dan lebih teruk lagi, kos yang terlibat dirahsiakan oleh Yang Berhormat Arau. Apakah peranan Yang Berhormat Arau dalam Parlimen ini ialah untuk melindungi Perdana Menteri dan isterinya daripada dipersoalkan. Semasa kerajaan meminta rakyat supaya memahami perlunya tindakan kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi dan menaikkan harga minyak, Putrajaya membelanjakan 180 juta ringgit Malaysia setahun untuk kos minyak dan penyelenggaraan beberapa pesawat khas untuk kegunaan Perdana Menteri dan beberapa VVIP kerajaan. Ini tidak termasuk lagi kos sewaan untuk pesawat-pesawat ini yang memakan berpuluh juta ringgit setiap tahun. Bagaimana pemimpin negara boleh memahami masalah kesempitan hidup yang dialami oleh rakyat jelata akibat daripada kenaikan harga minyak dan cukai GST sekiranya mereka hidup secara begitu mewah dengan khazanah kekayaan negara sehingga bil elektrik di Seri Perdana pun mencacah 2.5 juta ringgit setahun yang dibayar oleh pembayar cukai. Pada pagi tadi, Yang Berhormat Padang Besar memfitnah bahawa kononnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan duit rakyat untuk membeli sebuah kereta mewah Hummer bernilai 2 juta ringgit. Saya nak merekodkan dalam Dewan Yang Mulia ini adalah satu fitnah yang dibuat oleh cyber trooper oleh Barisan Nasional yang cuba memfitnah Ketua Menteri Pulau Pinang. Tidak pernah Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan 2 juta ringgit untuk membeli sebuah kereta. Kereta Mercedes-Benz dia tak sampai 200,000. Malah penerbangan beliau daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur sentiasa menggunakan kelas ekonomi. Tidak pernah Ketua Menteri Pulau Pinang membazirkan wang rakyat seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan. Yang ada kereta Hummer itu menteri-menteri daripada UMNO, bukannya Ketua Menteri Pulau Pinang. Cek dululah fakta. Tuan Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan begitu prihatin dan memastikan pelaksanaan GST tidak membebankan rakyat. Maka penjualan runcit minyak RON 95, diesel dan LPG diberikan pelepasan GST yang bernilai 6%. Cakap-cakap ini cukup indah. Tetapi rakyat Malaysia pada hari ini tidaklah mudah diperdaya dengan dakwah dan propaganda kerajaan.
kerana mereka sedar pada hakikatnya harga runcit RON 95 telah pun dinaikkan sebanyak 10% seminggu sebelum pembendangan bajet 2015. Ini taktik baru Barisan Nasional untuk memberdayakan rakyat. Percayalah, tak ada sesiapa yang percaya dengan dakwah kononnya kerajaan Barisan Nasional ini prihatin dengan rakyat. Yang Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan 532 jenis barangan dalam basket of goods akan mengalami penurunan harga sehingga 4%. Peniaga-peniaga di Seremban mengatakan ini angan-angan kosong. Jangan harap ia akan berlaku. Hakikatnya, pengenaan cukai GST pada kadar 6% ditambah pula dengan kenaikan harga minyak merupakan faktor berkembang yang akan menyumbang kepada kadar inflasi yang tinggi. Kesimpulan ini tidak perlu dinyatakan oleh pakar ekonomi. Peniaga warung kopi pun tahu jawapannya. Kita tak perlu pergi ke jauh. Kafeteria untuk ahli parlimen di sebelah dewan ini pun telah menaikkan harga sejak bermulanya sidang pada minggu lepas. Dulu harga teh tarik, Nescafe dan Milo semuanya RM2 secawan. Sekarang cawan yang sama besarnya telah dinaikkan harga daripada RM2 sehingga RM3 secawan. Kenaikan 50%. Mengapakah Yang Berhormat Kuala Pilah selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri tidak mengambil tindakan terhadap operator tersebut, iaitu PWTC Catering? Saya tidak memarahi pekerja-pekerja di kafeteria tersebut, tetapi operator ini siapa? Pemilik syarikat ini siapa? PWTC Catering. Bukankah ini syarikat milik UMNO? Menteri mengapa tak ada tindakan? Mengapa tak ada pegawai KBDN yang datang mengambil tindakan terhadap kafeteria? Menaikkan harga sesuka hati, 50% naik. Jus watermelon RM8. Ini lebih hebat daripada hotel. Kafeteria di parlimen, ahli parlimen, ada menteri, tapi tindakan tak ada. Tuan Ketua, kos sara hidup rakyat Malaysia pada hari ini memang tinggi dan rata-rata kebanyakan pekerja yang berpendapatan sederhana dan rendah menuntut supaya kerajaan memainkan peranan dengan memastikan harga minyak tidak dinaikkan pada ketika harga minyak di pasaran global turun. Janganlah pula Perdana Menteri memberitahu kepada rakyat, kalau nak buat tuntutan kepada kerajaan, janganlah sokong Pakatan Rakyat. Saya cukup kecewa dengan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung MCA pada pagi semalam, di mana beliau berkata masyarakat Cina tidak boleh terus membuat tuntutan terhadap Barisan Nasional sekiranya mereka masih menyokong Pakatan Rakyat. Kenyataan tersebut sangat tidak bertanggungjawab dan tidak seharusnya keluar dari mulut pemimpin tertinggi negara. Apakah Perdana Menteri tidak faham konsep utama dalam demokrasi ialah membenarkan rakyat untuk membuat pilihan mereka dalam pilihan raya? Hak dan kebebasan untuk memilih parti mana dan calon mana untuk mewakili mereka adalah sesuatu yang tidak boleh dipersoalkan dalam demokrasi. Maka adalah menjadi tanggungjawab parti yang membentuk kerajaan selepas pilihan raya untuk mentadbir negara dan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa membalas dendam terhadap pengundi yang tidak menyokong mereka. Sekiranya beliau tidak faham perkara yang begitu asas ini dalam demokrasi, janganlah memalukan diri sendiri dengan mengatakan bahawa beliau ingin menjadikan Malaysia the best democracy in the world. Tambahan pula, saya ingin mengingatkan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa yang tidak menyokong Barisan Nasional bukan sahaja di kalangan masyarakat Cina, tetapi dalam pilihan raya umum ke-13, 52% pengundi Malaysia telah menolak Barisan Nasional. Sudah tentu jumlah pengundi masyarakat Cina tidak mencecah 52% dan jumlah ini melambangkan rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan agama, India, Melayu, Cina, Kadazan, Iban, yang bersatu menolak pentadbiran Barisan Nasional. Saya nak tanya Yang Berhormat Perdana Menteri, apakah 52% rakyat Malaysia yang tidak menyokong Barisan Nasional ini juga tidak boleh membuat tuntutan terhadap kerajaan? Kalau rakyat tidak boleh membuat tuntutan daripada kerajaan, apakah 52% rakyat ini yang tidak menyokong Barisan Nasional dikecualikan daripada membayar sebarang cukai, termasuk cukai GST? Masyarakat Cina sama seperti dengan semua rakyat Malaysia, bukannya meminta sedekah daripada kerajaan. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan dasar yang adil kepada semua, seperti memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua jenis aliran sekolah. Peruntukan RM50 juta untuk dibahagikan kepada lebih 1,200 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina SJKC, yang puratanya tak sampai RM40,000 untuk sebuah sekolah, seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Namun yang lebih memalukan ialah parti komponen Barisan Nasional yang mengatakan dirinya mewakili masyarakat Cina, iaitu Presiden MCA sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri
orang putih kata, it's peanuts. Shame on you, MCA. Tuan Yang Di-Pertua, industri pelancongan memang memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan negara. Industri tersebut bukan sahaja dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor perkhidmatan, malah ia merupakan satu penjana peluang pekerjaan yang cukup besar di kalangan rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan yang baru masuk tadi tapi dah keluar, kerana kementeriannya diperuntukkan sebanyak 316 juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai program bersempena dengan Malaysia Year of Festivals 2015. Kami memang mengakui bahawa Menteri Pelancongan sekarang ini lebih mesra dan adil kepada negeri-negeri Pakatan Rakyat, khasnya Pulau Pinang, memandangkan Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang cukup penting dan strategik dalam pembangunan industri pelancongan negara berbanding dengan mantan menteri ini menteri yang sedia ada ini jauh lebih baik daripada mantan Menteri Pelancongan. Sikap yang adil, profesional dan mesra merupakan ciri-ciri yang sangat penting untuk kita bersama-sama membawa industri pelancongan negara ke pesada yang lebih tinggi. Marilah kita sama-sama think tourism. Justru itu, sukacita saya mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya memperuntukkan 22 juta ringgit daripada 316 juta ringgit yang diperuntukkan untuk mengadakan festival di setiap daripada 222 kawasan parlimen di seluruh Malaysia. Saya mencadangkan setiap kawasan parlimen diperuntukkan RM100,000 dan ahli parlimen masing-masing dipertanggungjawabkan untuk menganjurkan festival bersama masyarakat tempatan pada tahun 2015 untuk merakyatkan Year of Festival. Setiap kawasan parlimen ada keunikannya dari segi budaya dan warisan sejarahnya. Saya yakin keunikan dan penyertaan masyarakat di peringkat akar umbi dalam penganjuran sesuatu festival ini akan memberikan pengalaman yang berbeza dan menjadi tarikan kepada pelancong. Ia juga dapat menghidupkan semula pekan-pekan kecil di seluruh negara dan memberikan impak ekonomi kepada masyarakat setempat. Jangan kita mewujudkan persepsi kepada pelancong asing bahawa Malaysia hanyalah berkenaan dengan Kuala Lumpur. Kita perlu menunjukkan kekayaan dalam keberbagaian kita seiring dengan tagline Malaysia Truly Asia. Rakan saya Yang Berhormat Keluang telah menganjurkan Festival Keluang baru-baru ini dengan mempromosikan keindahan semula jadi di Gunung Lambak dan menghidupkan semula kewarisan-warisan lama di Bandar Keluang dengan melibatkan penyertaan komuniti setempat. Dengan adanya dana peruntukan, saya yakin Seremban juga boleh menganjurkan festival Seremban. Dengan mempromosikan siu pau halal, Kuching juga boleh buat festival Kuching. Yang Berhormat Kuala Kelau juga boleh buat festival Kuala Kelau. Mana-mana tempat kita boleh buat festival, supaya festival ini bukan sahaja bertumpu di bandar-bandar besar, tetapi setiap tempat yang ada keunikan boleh buat festival masing-masing yang melibatkan masyarakat setempat. Tuan Ketua, untuk memajukan lagi sektor pelancongan negara, kerajaan perlu memberikan fokus untuk membangunkan sektor cruise tourism yang merupakan salah satu sektor yang telah dikenal pasti dalam Economic Transformation Program sebagai salah satu entry point project EPP. Walaupun Malaysia Cruise Council telah ditubuhkan untuk menggariskan dasar pembangunan sektor tersebut, namun masih belum ada tindakan yang holistik dan bersepadu di antara stakeholders, terutamanya di antara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kementerian Pengangkutan, EPU di Jabatan Perdana Menteri dan kerajaan-kerajaan negeri yang terbabit. Saya difahamkan bahawa syarikat perkapalan Royal Caribbean telah pun merabur untuk membina sebuah cruise terminal yang baru di Melaka dalam projek Melaka Gateway. Namun kerajaan persekutuan belum lagi memutuskan pelan pembangunan untuk Swettenham Pier yang mempunyai potensi untuk menjadikan sebuah cruise terminal yang dapat menarik kemasukan ramai pelancong asing ke Pulau Pinang dan Malaysia. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Pengangkutan sama ada Penang Port Commission telah menyerahkan operasi Swettenham Pier ini kepada Seaport Terminal. Kita semua tahu Seaport Terminal ini milik siapa? Seorang yang bergelar Tan Sri. Tetapi di Malaysia ini bukan sahaja beliau sahaja boleh menguruskan pelabuhan. Kita mengharapkan supaya Swettenham Pier ini dibuka tender. Kalau ada syarikat yang lebih baik yang dapat menjalankan operasi di terminal tersebut, kerajaan sepatutnya melantik syarikat tersebut. Saya mendapat maklumat bahawa sebuah konsortium antarabangsa mempunyai minat untuk melabur dalam pembangunan semula Swettenham Pier, Pulau Pinang, tetapi terdapat banyak halangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Memandangkan Swettenham Pier merupakan sebuah terminal yang strategik untuk pembangunan cruise tourism di Malaysia, saya menyeru kerajaan supaya memanggil tender untuk projek tersebut dalam kadar yang segera dan menganugerahkan projek tersebut kepada syarikat yang mempunyai pengalaman dan perancangan yang paling baik untuk memaksimalkan pulangan kepada industri
pelancongan negara. Tuan Ketua, ada dua topik lagi, sistem pengangkutan awam. Sistem pengangkutan awam ini, saya mengalu-alukan pengumuman bahawa kerajaan memberikan kemudahan tambang bulanan pada kadar diskaun 30% untuk laluan bas Seremban Kuala Lumpur. Saya nak bertanya kepada kerajaan, kerana laluan bas di antara Seremban Kuala Lumpur ini telah banyak ada laluan ini, ada banyak syarikat perkhidmatan bas, adakah tambang diskaun 30% ini diluaskan kepada semua syarikat bas yang terlibat di antara Seremban dengan KL supaya mereka-mereka yang bekerja di Kuala Lumpur dan menetap di Seremban yang sudah menjadi satu kebiasaan diberikan diskaun tersebut supaya lebih ramai penduduk Seremban mendapat faedahnya. Yang keduanya, adakah skim ini juga dapat diperluaskan kepada 30% untuk pas bulanan kepada pengguna-pengguna komuter? Sebab kalau kita nak menggalakkan rakyat ataupun penduduk menetap di bandar-bandar sekunder seperti Seremban tetapi bekerja di Kuala Lumpur, sistem pengangkutan awam merupakan faktor yang paling penting untuk memastikan mereka dapat berulang-alik dengan efektif. Sekarang bukan sahaja bas, tetapi bas ini selalu ada kesesakan lalu lintas, tetapi juga komuter merupakan satu mod yang popular di kalangan rakyat di Seremban. Saya cadangkan kepada pihak kerajaan supaya memperluaskan lagi diskaun 30% ini untuk tambang bulanan kepada pengguna-pengguna komuter di antara Seremban dengan Kuala Lumpur. Tuan Ketua, penambahbaikan khidmat bas berhenti-henti di negeri ini yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah kita dengar bertahun-tahun. Tetapi masalah sistem pengangkutan awam di negara kita ini dah lama berlaku. Setiap tahun, saban tahun kita dengar parlimen ini kerajaan buat pengumuman bahawa kerajaan akan menitik berat, akan memberikan fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah pengangkutan awam. Tetapi masalah ini tetap berlaku, tidak pernah ada penyelesaian. Masalah sekarang ialah pemusatan kuasa terhadap kerajaan persekutuan, terutamanya di bawah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Banyak masalah-masalah yang terlibat di pekan-pekan, di bandar-bandar, tidak dapat diselesaikan dalam keadaan yang segera. Kerana kuasa untuk membuat keputusan semuanya terletak di SPAT. Kerajaan negeri nak buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah, nak memberikan permit, nak memberikan lesen, membuat laluan baru, tidak boleh membuat keputusan. Kerana segala keputusan berkenaan dengan bas awam ini terletak di SPAT. Kita menyarankan supaya perlu ada reformasi dengan kerajaan pusat menurunkan kuasa kepada kerajaan negeri dari segi kuasa untuk memberikan permit dan lesen untuk laluan-laluan bas awam supaya kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih berkesan. Di kawasan Dewan Undangan Negeri yang saya wakili, di Dun Cena, di Jelebu, setiap hari daripada Kampung Cena nak pergi ke Pekan Kuala Kelawang, pelajar-pelajar tak ada bas. Nak pergi sekolah tak ada bas, 20 km. Tetapi kalau kita tak ada perkhidmatan macam ini, ramai pelajar-pelajar yang tak boleh pergi ke sekolah. Dan saya harap Seremban boleh gulung. Saya harap ini dapat diambil berat oleh pihak kerajaan. Yang terakhirnya, Datuk Ketua, saya ucapkan terima kasih kerana memberikan masa yang mencukupi. Berkenaan dengan kenaikan ataupun perarasan gaji ahli-ahli parlimen daripada M54 kepada Jusasi, kita mengalu-alukan pengumuman ini. Tetapi saya rasa perlu ada lebih banyak keterusan dalam perkara ini. Kerana di pihak luar memang ada banyak pertanyaan daripada pihak media. Tetapi hakikatnya ahli-ahli parlimen tak ada butiran terperinci berkenaan dengan perarasan gaji ini. Dikatakan bahawa Jusasi ini tangga gajinya di antara 7,000 hingga 14,000. Tetapi butiran terperinci belum diumumkan. Ramai yang tertanya-tanya apakah kenaikan itu, berapakah peratusan. Sebagai anggota dalam jawatan kuasa Dewan, saya menyarankan supaya Tan Sri Yang di-Pertua dalam keadaan yang segera memanggil satu mesyuarat untuk membincangkan perkara ini. Kerana saya rasa itu perlu diputuskan dalam masa yang terdekat dan diumumkan kepada umum. Yang satu perkara yang saya nak tambah lagi berkenaan dengan perarasan gaji ini. Kita nak bagi satu pemahaman kepada rakyat bahawa kita tak mahu memberikan satu persepsi bahawa kenaikan gaji ini ahli parlimen perjuangkan untuk kebaikan diri sendiri. Kerana banyak perbelanjaan yang melibatkan pusat khidmat, pembantu-pembantu khas ini tidak diberikan subsidi ataupun peruntukan oleh pihak kerajaan. Kita terpaksa menggunakan allowance daripada allowance ahli parlimen ini untuk mengambil pembantu khas, membayar sewa, membayar bil elektrik dan sebagainya. Justru itu saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya mempertimbangkan supaya setiap ahli parlimen diberikan ataupun dibekalkan sekurang-kurangnya 2 pegawai khas parlimen yang dibayar oleh pihak kerajaan.
Ini kita tak payah mengambil allowance itu. Mungkin pihak kerajaan bimbang bahawa kalau allowance itu dibayar terus kepada ahli parlimen ambil duit itu tetapi tidak mengambil pembantu ataupun tidak mengambil pegawai. Kita menyarankan supaya perjawatan itu diwujudkan, supaya parlimen terus melantik pegawai-pegawai yang kita pilih itu, kita cadangkan itu, dan gaji terus dibayar oleh parlimen kepada pegawai-pegawai itu, supaya kita dapat menambah mutu perbahasan ahli parlimen, menambah perkhidmatan ahli parlimen, supaya pegawai-pegawai khas ini yang digaji oleh parlimen dapat membantu ahli parlimen. Dan ini juga merupakan satu cara untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada lebih 444 graduan-graduan yang mungkin mereka sebagai satu cara untuk menimba pengalaman di parlimen ini supaya mereka bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua. Terima kasih.